dekat Segamat on 1st January 2014. And then dia kata during the first year, Iman dia purchase a machine from China to produce her own variety of bread. And then dia kata the machine was estimated useful life. So ini adalah dia punya useful life dia, 5 tahun. Kemudian dia kata dia ada estimated salvage value adalah 39,451. Salvage value ni bermaksud apa? Apa maksud salvage value? Residual value. Residual value kan ada kan, kita nak kira depreciation kan, cost nanti tolakkan dengan residual value, macam tu lah. Tapi tengok dulu. And then dia kata Iman dia tak tahu macam mana dia nak classify purchase machine ni. Faham tak? Dia punya ni. Sebab dia ada banyak transaction yang berkaitan dengan sepanjang proses dia nak beli apa? Ada lagi kena masuk. Okay, dia apa? Dia tak tahu cost mana yang dia kena capitalize sekali untuk nak kira initial cost untuk mesin ni. So dia adalah listkan dekat sini apa senarai expenses yang dia kena tanggung sepanjang dia nak beli. Okay, and the first one, invoice price. Invoice price kita ambil kira tak? Ambil kira tak dia ni? Invoice price ambil tak? Invoice price lah paling ambil sebab harga mesin tu. Okay, kemudian dia ada cash discount. Nak kena tolak ke tambah ataupun nak kena biar je? Cash discount nak kena buat apa? Tolak. Kita kena tolak sebab dia ada discount. Okay. Kemudian import duty. Nak kena campurkan sekali ke tak? Nak kena capitalize ataupun tidak? No. Kena capitalize. Delivery and transportation cost? No. Kena tak? Delivery pun kena sebab ingat dia ada 3 situation tu. Satu yang purchase price tu termasuklah tolakkan dengan apa-apa cash discount, import duty. Lepas tu dia ada cost of directly attributable dengan apa? Dan last sekali adalah yang apa kita panggil dismantling cost. Harga cost-cost yang dia kena buka-buka banyak. Okay. So delivery cost ni dia masuk dalam cost of directly attributable. And then wages for offloading and internal delivery to site. Kena ke tak? Ni. Wages ni maksudnya upah yang dia orang kenakan untuk macam dia nak offloading lah. Kena ke tak? Kena cost. Kenalah sebab dia directly attributable. Sebab upah yang dia kena, mungkin mesin tu mesin besar. So dia perlukan mungkin upah orang luar untuk nanti untuk tolong set up kan dia, tolong angkat lah benda semua. Sebab kita kat kilang kita kan ramai orang kadang. So mungkin dia perlukan special machine yang forklift ke untuk nak angkat, nak letakkan dia di tempat yang sesuai. So itu adalah yang kita masukkan yang sini. And then kita ada installation cost. So nak masuk ke tak? Masuk. Masuk installation cost masuk. And then administrative and general overhead expenses. Masuk tak? Tak. Ni tak masuk tak masuk. Saya highlight tak masuk. And then start up and pre-production cost. Tak. Ni pun tak pre-production ni maksudnya dia macam dia macam dia ala-ala dia buat sampel dulu-dulu masa mula-mula awal-awal. Ni tak masuk So dua ni tak masuk. Okay, kemudian dia kata Iman understand that the benefit to be derived from the use of machine over several accounting period. And then dia kata so dia orang akan kenalah ni. Dia kata akan buatlah depreciation charge. Dia kena charge. And then assume that the machine will be consumed or used up much more in the earlier year. And then dia kata Iman decide to allocate depreciable amount
using reducing balance method. So cara dia nak kira depreciation dia adalah menggunakan reducing balance method iaitu 25% per annum, and then dia pakai yearly basis. And then dia kata kalau yearly basis ni syarat dia senang dia. Katakan start daripada katakan accounting period kita start daripada bulan 1 sampai bulan 12. Okey, yearly basis senang dia. Kamu kena tengok pada hujung tahun aset tu ada ke tak. Kalau aset tu ada, terus darabkan turun dengan percentage, cukup 12 bulan. Walaupun katakan dia baru beli aset tu bulan 11. Kalau nak ikut logik dia bulan 11 bulan 12, 2 bulan je. Tapi disebabkan yearly basis, so dia akan kira total 12 bulan juga. Nak kira. Maksudnya tak payah nak kira darab 2 per 12, tak payah. Dia akan terus darab 12 per 12. Ini adalah untuk yearly basis. Tapi kalau tengok ni pun dia beli pun awal tahun. So tak ada effect pun yearly basis ataupun tidak. Okay. And then dia kata dia close account dia setiap 31 Disember hujung tahun. Betul lah. Okay, boleh. Okay, kemudian ni lah. Yang pertama sekali adalah okay, identify whether the machine is an asset of Scrumption Incorporated ataupun tidak. Dia tanya kamu sama ada mesin ni dia fall under kategori asset ataupun tidak. Kita tak cerita pasal PPE 116 lagi tau. Jangan pula kamu bagi definition of PPE 116. Dia bukan yang tu. Dia nak minta adakah mesin ni dalam kategori asset. Asset ni maksudnya tak kisahlah. Non-current asset ke non-current asset ke current asset ke dia dalam kategori yang sama. Dia nak tanya dulu definisi dia punya definition yang lebih scope dia lebih luas. Okay. So apa dia punya jawapan ni? Ada tak yang kat atas tu? Kita tengok ada satu ni. So kalau tak silap saya kategori S ni tangible item. Tangible item adalah PPE 116. Ya. Hang pula. Sekejap, tengah hang. Okay. Ada 3 elemen penting kalau kata ditanya sama ada sesuatu benda ni adalah aset ataupun tidak. Okay. First, kamu akan mention tulis tau. Korang kena mention 3 point ni. Kalau dia tanya adakah sesuatu benda tu sebagai aset ataupun tidak. Kalau dia adalah aset, dia mesti fulfill 3 kriteria ni. Yang pertama adalah kamu kena kata, okay, dia tanya sama ada mesin ni adalah aset ataupun tidak. So kita akan kata the machine is an asset of Scrumption Incorporated because okay. So kamu buatlah dash ke nombor 1 ke ikutlah. Ini adalah point yang pertama Okay, yang pertama sekali adalah it is a resource controlled by the entity. Point yang pertama adalah it is resource controlled by entity
Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan resource control by entity? Maksudnya kat sini adalah kat sini maksudnya company asset tu dia adalah satu dalam satu bentuk yang mana company dia boleh control benda tu. Faham tak? Kan saya pernah ceritakan hari tu yang pasal, saya pernah cerita kat korang tak yang pasal kalau kata kita beli tanah satu pulau, kemudian biasanya kita beli pulau, dia ada teritori dia, dia punya kawasan dia termasuk sekali yang pesisiran pantai. Saya pernah tanya kat korang, ikan tu adakah kita boleh recognize sebagai aset? Saya pernah cerita kat kamu? Saya pernah tanya tak? Ha? Tak. Tak Tak pernah Tak pernah dengar pun. Okey, dia macam ni. Contoh nanti kejap lagi kita akan come back balik dengan dia punya definition ni. Okey, contohnya kadang-kadang kalau kata dulu dia masalah kita nak recognize sesuatu benda tu sebagai aset, apa dia punya kriteria dia? Okey, sebab ada yang kata dia beli sesuatu, katakan contoh dia beli pulau. Kemudian kalau katalah contoh saya beli satu pulau dan pulau tu biasanya bila saya beli bukan maksudnya di kawasan, katakan contoh setakat pesisiran pantai, tak. Dia akan biasanya kalau kata saya beli pulau tu dia akan sampai kadang-kadang sampai 50 meter daripada pesisiran pantai, maksudnya laut tu sebahagian daripada laut sikit, 50 meter adalah dalam kawasan tanah kita lagi. Faham tak? Maksudnya sampai ke bahagian, kalau kata dalam within 50 meters, kita mungkin ada macam kita ada macam kawasan yang kata ada tempat kawasan ikan, kawasan coral, apa benda semua yang orang selalu macam duduk buat snorkeling apa benda semua kan. Okay, so sekarang ni persoalan dia adalah adakah ikan-ikan yang di laut tu yang di kawasan kita boleh recognize dia sebagai aset? Saya tanya kamu. Boleh tak kita recognize kan kita nak value aset kita, boleh tak kita akan value sekali dengan ikan-ikan dan coral-coral yang berada di laut di bahagian site kita? Ikan-ikan tu kita boleh recognize dia sebagai aset atau tidak? Tak. Kenapa kata tak boleh? Sebab dia kat kawasan kita. Dia main pun kat kawasan kita. Sebab ikan tu hidup, tak dikontrol. Dia bukan masalah dihidup ke mati. Habis tu kalau kata dia mati boleh recognize lah. Dia bukan persoalan dia dihidup ataupun mati tau. Sebab tu kita berbalik kepada apa itu definisi of asset. Dia ada kata resource control by entity. Maksudnya sesuatu benda yang company boleh control dia ataupun kita boleh control dia. So persoalannya sekarang adalah ikan yang dekat laut tu kita boleh control ataupun tidak? Tak boleh. Ya, tidak boleh. Unless katakan memang kamu buat satu tempat tu memang untuk macam sangkar ikan. Yang tu kita boleh. Sebab memang kamu control over it. Faham tak? Kamu control. Dan ikan tu memang kamu boleh pakai, boleh guna benda semua. Dan yang tu kita boleh. Kita panggil ada dalam kategori biological asset nanti. Okay, so faham cara teknik-teknik cara kita nak recognize dia sebagai aset ataupun tidak. Nombor satu adalah it is resource control by entity. Okay, tapi dalam ni takkan kamu nak record yang tu je. Kamu tambahlah ayat dia. Machine ni, kamu beritahu lah machine ni kita nak buat apa. Since it's kita akan kata since the machine will be used will be used by company to produce of breed. Macam tu je lah. Ataupun kamu kata the machine will be used in production of products pun boleh. So faham dia punya ayat dia. First point adalah it is resource control by entity. Bagi tahu lah kita nak guna dia untuk apa. Kalau kata dia adalah
macam lori, kenderaan, kamu beritahu lah dia untuk for delivery purposes ke apa benda semua. Kalau kata kita beli macam macam katakan benda-benda lain, macam itulah. Yang penting it is controlled by entity. Resource control by entity. Okay, nombor 2 adalah the machine has been purchased by entity. Dia mesti kena ada perkataan purchase. Ataupun kita kata, kalau kata dia adalah aset tu kita buat, dia mesti build. Dalam cerita case ni, kebiasaannya kita purchase lah. By entity. Okay. Ayat untuk the asset has been purchased by entity, kamu jangan full stop sampai sini. Okay. Kamu kena bagilah apa dia punya point dia. Kamu kata dia adalah, kita panggil apa? Kita panggil apa bukti dia purchase. Kamu beritahu je lah. Ni dia beli bila ni? Since dia beli bila? Pada 1 Januari. Nampak? The machine was purchased on 1st January 2014. Tu ayat tambahan dia. Itu adalah untuk point nombor 2. The machine had been purchased by entity. And then, kamu beritahu je. The machine was purchased on 1st January 2014. Kamu kena bagi tahu. Kalau tak, kamu tak ada ayat yang bukti dia beli bila, saya bagi kamu setengah markah. Sebab ayat dia akan jadi standard yang awal tu. It is resource control by entity. Ayat dia digunakan untuk apa? Kamu kena sambung. Kena relatekan balik dengan ayat ataupun case yang kita tengah buat ni. Sama juga, it is the company had been purchased, the machine has been purchased by entity. And then kena bagi tahu bila kita beli, tarikh dia. Okay, point yang ketiga adalah it will result in cash inflow to company. It will result in cash inflow. Maksudnya company akan dapat sesuatu, akan dapat benefit. Macam itulah. Faham tak? Lepas tu kamu kait dia lah apa dimaksudkan dengan cash inflow tu kepada company. Sebab nanti company akan gunakan dia untuk produce bread and then kita jual kepada customer. Itu lah. Ataupun kita gunakan dia dalam produce a product. Itu adalah benefit yang ni. Okay, boleh Itu adalah untuk 3 point untuk apa itu machine, apa itu aset. Ni. Kalau tanya adakah dia aset, itu dia punya point dia. Okay, kemudian kita tengok yang B. Okay, explain whether the machine is a property, plant and equipment in accordance with MFRS 116. Adakah dia dalam kategori 116? Okay, kita tengok balik. Okay, tengok dia punya definition dia. Okay. So yang pertama kamu kena highlightkan ni. Satu adalah point nombor 1 dia adalah tangible item. Dia adalah katakan the machine is a PPE under PPE 116 due to tangible item.
ataupun in the form of tangible assets. Ataupun kita panggil the machine is a physical resource in the form of tangible item. Ikutlah kamu nak tulis macam mana, tapi perkataan tangible item ni kamu kena keluarkan. Yang penting saya faham, kamu kata dia adalah dalam bentuk tangible item, benda yang kita boleh nampak. Itu adalah poin yang pertama. Boleh? Boleh. Boleh je. Jangan lupa salin tau, sebab benda ni penting. Benda-benda ni semua penting yang saya sebut-sebut ni. Jangan expect dengar je. Korang bukannya Imam Syafi'i. Okey. Kemudian poin nombor 2, korang kena highlightkan ni, machine are held for use in production. Ataupun kamu katalah, kata macam tadi, the machine is held for use in apa? Tak kisahlah in apa. Kalau kita yang machine tu in production lah. Kena beritahu in production of product, since the company, since the machine will be used in produce a bread. Kena bagi tahu lah. Okay, faham? Ni nombor 2. Kita help, kita gunakan dia untuk apa? Itu adalah poin nombor 2. Sir, Ya. poin satu tadi apa, sir? Nombor 1 ni, tangible item. Dia adalah in the form of tangible item. Okay. Terima kasih. Kadang-kadang kan, skill untuk kamu nak tulis benda ni, dia ada macam ni kan, dia ada 3 poin ni, contoh 3 poin ni. Okay, dia kadang-kadang kamu kena tengok markah dia. Okay, kalau kata markah dia macam sampai 5, so korang kena buat ayat dia macam panjang sikit dan kait-kaitkan dia dengan case tadi kita. Biasanya macam itulah kita akan buat. Dia punya 3 ke 4 markah macam tu akan kaitan dia dengan dia. Okay, nombor 2 tadi adalah machine is held for use. Untuk apa? In production of product. Kamu kaitkan lah dia nak guna mesin tu untuk buat apa? Buat bread benda semua. Cerita yang tu. Jangan pula kamu kata supply of goods, services. Jangan jadi luar benda sangat. Ini salah satu. Atau kalau kata macam dia adalah motor vehicle, dia adalah supply of goods and services. Kalau kata dia digunakan untuk nak sewakan, macam dia beli kereta untuk nak sewakan, untuk dapatkan income itu adalah for rent to others. Ataupun kalau kata dia beli macam aircon, furniture, features and fitting, itu adalah for administrative purposes. Tengoklah yang mana satu, jangan semua kau pergi bantai production je. Dia buatnya dia beli motor vehicle takkan production. Kena faham lah kes dia apa. Ataupun siapa yang nak buat, contohnya dia bagi dulu definition apa itu under MFRS 116, define PPE as ... Maksudnya dia clarify, dia point out semua benda ni dulu. Nampak? Tangible item, help for use in production or supply of good. Dia salin balik ni semua. Are expected to be used more than 1 year. Lepas tu dekat bawah dia, dia kaitkan balik. Okay, point nombor 1, in the form of tangible item. Since machine adalah dalam bentuk, katakan in the form of steel contohnya. Sebab machine kan dia kan dibuat daripada besi. Macam itulah kamu cerita. Kemudian kamu kaitkan dia dengan point nombor 2 adalah asset help for use in production. Kaitkan dia dengan dia buat, katakan dia buat roti tu. Kemudian poin yang ketiga adalah the machine are expected to be used more than 1 years. Kita kaitkanlah pula. Apa bukti dia? Dia digunakan lebih daripada setahun. Apa bukti dia? Useful life. Kamu kena point out yang useful life tu. Useful life dia berapa tahun? 5. 5 tahun. Nampak?
Ni. So kamu kata the machine has an estimated useful life of 5 years. Itulah kaitan dia dengan tu tadi. Apa kita panggil expected to be used more than 1 years. Okay, boleh? Boleh. Boleh sah. Okay, So tu kemudian point ketiga tu. macam mana? Tu point ketiga lah yang useful life tu. Betul, point yang ketiga. Okay sir. Kita panggil yang point dia yang penting adalah expected to be used more than 1 years ataupun to be used more than kita panggil accounting period. Accounting period biasanya setahun lah. Sama lah maksud dia tu. Tapi jangan lupa setiap point tadi kaitkan dengan case yang kita di atas ni. Macam ni Pak Makah kan? Pak Makah ni betul lah. Tadi ada 3 point kan? Satu lagi point kat mana? Kamu akan kata dia tanya explain whether the machine is a property plant equipment ataupun tidak. Yes, kamu katalah the machine is a property plant equipment under according to MFRS 116. Itu point nombor 1 lah. Kamu confirmkan ya. Ya, betul. Dia adalah machine ni adalah PPE 116. Itu satu point. Lepas tu yang tangible item tu point 2 markah. Lepas tu apa lagi tadi? Help for use in production tu point nombor 3. Markah nombor 3. Kemudian markah nombor 4 yang tadilah expected to be used more than 1 year. So 4 markah kat situ. Walaupun kamu nampak dia macam 4 point je, tapi satu lagi markah dekat bila kamu confirm mesin ni adalah PPE 116. Okay, boleh? Okay, kemudian dia kata explain initial cost of machine to be recognized. Ni dia kata explain initial cost. Maksudnya kita nak kira initial cost ni apa dia punya elemen dia. Cuba bagi tahu. Nak kira initial cost. Explain the initial cost of machine to be recognized in statement of financial position. Apa dia punya ni? Macam mana nak explain dia? Kita nak kira initial cost ni macam mana? Point dia mana tu? Future economic benefit. Initial measurement. Ni. Ni initial measurement ni. Initial cost dia. So, first kali apa dia kata? The cost ataupun kita panggil the initial cost shall comprise in terms of apa? Purchase price. Ni, kena beritahu lah ni. Ni tiga-tiga ni, ABC ni. Purchase price, including import duty, and then after deducting trade discount and rebates, and then nombor 2, any cost of directly attributable to bring the asset to the present location and conditions. Ini nombor 2. And then nombor 3 adalah cost of dismantling ataupun kita panggil dismantling cost or removing the item. Tiga ni. Ini 3 point tu. Sebab kita nak kira aset tu mula-mula macam mana. Ni tiga ni. Kita akan ambil kira apa? Initial cost dia kita akan consist of ni purchase price. Purchase price masuk ni. Jangan tulis purchase price je. Kita tulis lah including import duty and then trade discount and also rebate and then cost of directly attributable. Bagilah sikit apa contoh-contoh. Contohnya macam cari balik lah ayat yang dalam tu. Legal cost, site preparation ke apa benda semua. Semua lah tu. And then initial estimate of cost of dismantling ataupun kita panggil dismantling cost and removing the item. Sama lah. Okay, boleh? Okay, saya share link baru sebab tinggal 1 minit lagi. Sekejap. Okay, sir. Saya share link baru sekejap.